itu boleh tak cerita sikit secara ringkas bagaimana Kincai dan Hilman dan rakan-rakan berancang untuk ke Hulu Selangor pagi tu macam mana, program macam mana. Lepas tu macam mana pula boleh kena tangkap pula pada hari tu? Okay, apa berlaku macam ni? Kita berempat, kita sewa sebuah van kan, daripada seorang vendor lah from the university. Dalam universiti sendiri, dalam Pusanika, so, kedai gambar, kita pun sewa van dengan dia. Pasal murah kan, murah lah. So four of us, we chipped in lah. Seorang 100 lebih. About there, then we go. So on the way there, because kita tak pernah pergi ke Hulu Selangor. Saya tak pernah ke Hulu Selangor. Hilman sendiri dia ada saudara kat Hulu Selangor. Dia pernah pergi. Pakcik saya 2 orang tinggal di Hulu Selangor ni. Satu tinggal di Bukit Beruntung, satu di Sungai Buaya. Itu dia. So kerana kami bertiga pun tak tahu tempat, tak tahu nak pergi mana, nak melihat apa. 4 orang. Okay. So Hilman pun ajak seorang rakan dia untuk jadi tukang tunjuk. So sampai dengan van, dia datang dengan kereta dia penuh dengan risalah politik kan. Risalah tu macam-macam lah, pasal Mamat ni dah lama kat sana campaign semua. So kita pun minta Hilman dengan Azlin pergi kereta dia. Takkan kita berempat satu kereta ikut dia dari belakang kan, tak sopan lah. So dia pun pindahkan risalah yang berbalut semua tu dalam belakang van kami. Dan Hilman dengan Azlin pun tumpang lah kereta dia. Dia pun jalan sampai roadblock, kereta dia lepas, van kami ditahan. So polis pun tanyalah, mana kad metrik? Then kita pun tanya, apa kad metrik? Kan? Kad metrik apa? Tak ada, mana ada. Lepas tu dia pun cooperate dengan polis, dia pun ambil IC kami, ambil details pasien makan. Tapi dia tahan kami lama di tepi jalan. Kira-kira setengah jam ke 1 jam pun ada. Kan? Lepas lebih kurang 40 minit jam tu, pegawai daripada universiti lalu datang. Kereta UKM, 2-3 buah kereta turun-turun, terus cam muka. Ini Kincai, ini Ismail, tangkap mereka. Kan? Mereka pelajar universiti, tak patut ada di sini. So polis pun tengoklah. Okay, dia pun kata okay nak tengok van. Dia pun buka van, semak cek beg kami semua, jumpa risalah. Kata, kenapa ada risalah politik ni? Kan, kamu datang berkempen ke? Kata, tidak, ini bukan benda kami kan. Lepas tu on the spot saya call rakan kami yang datang buat tunjuk untuk dia sahkan benda ni dia punya kan. Dia tumpang aja. So kita pun cakap lama-lama, dia kata okey. Tak apa, kita ambil gambar, lepas tu kita kena buat proses di balai. Kebetulan pada masa itu kita pun ada hubungan dengan seorang peguam kerana Hilman berkenal dengan Latifah Koya. So bagi saya nombor, saya pun call dia lah minta nasihat. So Kak Lat, ini situasi dan Kak Lat tanya, adakah kamu ditahan? Saya kata saya tak tahu. Bila tanya polis pun tak nak cakap kan. Dia kata okey tak apa, pergi balai. Datang dalam balai, rupa-rupanya kami ditahan. Dia pegang IC, tak bagi kami pergi. Ditahan lah dia kata. So itu cerita van. Sekarang dengar cerita kereta. Kereta macam mana boleh lepas ni? Ya, pandangan saya mungkin waktu itu dia mungkin dah ada maklumat ataupun ada orang yang dah melihat kami keluar daripada UKM dengan van sebagainya. Jadi mungkin dia cam van tu lah. Jadi bila kereta kami lepas tu, Kincai call saya kata, kita ni ditahan polis. Jadi saya kata, okey tak apalah kalau macam tu. Saya ada kereta ni kata kami pergi minum lah. Dia kata sebab waktu tu Kincai kata dia tak tahu ni, dia ditahan apa, dia ditahan di roadblock lah. Dia kata Kincai tahan di balai polis 2 orang. Hilman tidak ditahan masa tu? Tak. Saya di dalam kereta depan. Kincai di kereta belakang kan. Di van belakang. Van ditahan di roadblock, saya kereta lepas lah depan. Jadi Kincai kata, kami ni dicek IC sebagainya. Saya kata tak apalah, lain. Mungkin itu dia regular roadblock. Because it's just a regular check, check tengok lah. Di pelarian kecil memang semua tempat roadblock kan. Jadi dia nak check, saya kata tak apalah, saya tunggu dia di kedai minum. Saya tunggu dia di kedai minum. Jadi saya dengan Azlin, dengan kawan saya yang bawa kereta untuk tunjuk jalan ni, kita ke satu kedai minum di Pekarasa. Ini cerita macam drama Tamil. Di kedai makan tu, tengah saya minum, lepas tu Kincai kata, Ismail mesej saya bagi tahu, KPT dah datang dah ni. Dia kata,
Habis je lah. Dia kata macam mana ni Ismail dah ni. Jadi saya ya okey lah, tak apalah. Saya cari jalan macam nak tolong. Jadi saya call bantu dengan telefon peguam sebagainya. Bila saya bangun daripada tempat itu, kedai makan ini penuh. Saya ni dah order makan. Tapi air dah sampai, makan belum. Saya kata, tak boleh ni, kawan-kawan kita kena tangkap ni. Jom kita cari jalan macam nak bantu. Kita mesti pergi dari situ sekarang. Cancel makan. Saya habiskan air saya separuh je, saya minum. Saya bangun. Bila saya bangun, satu kedai ni bangun tangkap saya. Saya rasa waktu itu ada dalam lingkungan 10-12 orang. Siapa orang tu? Saya tak tahu siapa. Bangun tahan. Dan sudah ada satu kereta, dia tulis kereta Wirawan hitam, dia tulis tu bahagian keselamatan Universiti Malaya. Dia dah parking di belakang kereta. Jadi Universiti Malaya, UM. Jadi dia tahan. Jadi rupanya mungkin ada operasi bersepadu katnya. Daripada pihak Ayawal Pelajar semua universiti ni ada operasi bersepadu nak cari student di pilihan kampus. Dan kita kena juga faham latar belakang dan konteks masa itu pada bulan April 2010. Kerana baru lagi selepas pilihan raya di kampus masing-masing. So masih panas lagi lah, dikatakan panas. Dan di awal tahun tunjuk perasaan demonstrasi pelajar di Sogo, dia pun jadi dah satu isu. So dah pihak berkuasa pun dah identify beberapa figure leader, antaranya inilah. Sebab tu waktu saya dengar Ismail cerita pada saya, waktu dia orang ditangkap dia ni, turun je pegawai KPT daripada kereta, terus tanya pada Kincai. Mana Hilman? Dia terus tanya, mana Hilman? Saya pun buat macam tu lah. Hilman? Tak tahu, dia buat kerja dia, saya buat kerja saya. Kenapa? Awak jangan tipu, mana Hilman? Senyap je lah. Tadi Kincai ada kata pihak UKM pun ada kat situ dan mereka suruh polis tangkap kan. Bagaimana pihak UKM boleh ada kat situ, polis panggil? Itu yang kami aneh. Rupa-rupanya setiap kampus ada pasukan pemantau pilihan raya kecil. Dan dalam setiap pasukan sebenarnya hanya ada beberapa anggota, 2 ke 3 orang yang disenaraikan sebagai anggota pasukan tersebut. Tapi yang anehnya, datang 2-3 buah kereta, bukan main lagi ramai orang. So, kita pun aneh lah, bagaimana penolong pendaftar pun ada. Bukan saja pihak keselamatan universiti. Kalau Pak Gad kita kenal kan, datang juga penolong pendaftar universiti, datang juga pegawai universiti, datang anggota keselamatan universiti. Datang-datang buat mengarah. Kami pun bila masuk balai tu kami pun pening. Siapa polis sebenarnya ni? Pegawai siapa keselamatan universiti ni ke polis? Atau polis ni pun dia macam tercengang yang buat kerja ni pegawai universiti. Jadi saya kata polis ni pun tak kata nak tangkap saya. Saya relax, saya tenangkan Azlin. Walaupun adalah pegawai ECP perempuan yang datang tu, dia akan baik dengan Azlin. Jadi dia suruh Azlin cerita jangan ikut Hilman. Okey, tak apa. Tapi saya muskil dengan perkara begitu. Sebab tu saya kita berlawan di ini, tapi memang pada pandangan saya rasa memang ada niat jahat. First impression bagaimana? Takut? Tak. Mula-mula? Saya kawan-kawan yang lain Azli dengan Ismail saya rasa macam mana? Waktu ditahan itu, saya sama sekali tak rasa takut langsung. Dia marah habis. Saya marah. Yang tangkap saya macam penjenayah ni kenapa? Saya ni datang sini ni tak kacau orang siapa-siapa pun. Kan? Itu kali pertama. Dan lepas kami ditangkap malam tu, kami dibebaskan setelah ada jamin dan sebagainya. Jadi disebabkan van kami ditahan, saya suruh Kincai, Mael dan Azlin ni pulang dulu. Sebab IO itu kebetulan baik dengan saya, kenal. Dia janji, okey Hilman, tomorrow saya lepaskan van kamu, dia kata. Jadi saya stay satu malam lagi. Saya pulang menginap di rumah pakcik saya di Bukit Beruntung. Besok tu saya datang lagi ke Kuala Kubu untuk ambil van. Tapi bila tunggu nak ambil van tu, polis kata petang pula, lewat petang. Okey, lewat petang. Jadi sementara tunggu petang itu, ada pensyarah saya datang. Kebetulan dia buat PhD di Australia. Dia nak tengok tempat-tempat pilihan raya. Dia kata, saya berbesar hati lah nak tunjuk dia kan tempat pilihan raya. Sekurang-kurangnya saya pun dapat belajar juga apa yang dia nak, analisa yang dia nak buat. Jadi kita pergi. Kebetulan balik tu
dapat call daripada polis kata kita tak boleh lepaskan you punya van lagi hari ni. Okey lah, tak apa. Saya ingat lepas tengok tu saya nak balik lah dengan pensyarah saya. On the way nak balik tu saya ditangkap saya lagi. Dan saya rasa itu pertama kali saya rasa betul-betul marah. Sebab saya ini ditahan polis hanya sekadar dengan alasan bahawa saya ini mahasiswa, saya tak boleh hadir dalam kawasan Hulu Selangor. Jadi pada pandangan saya, apa alasan yang boleh diguna pakai? Saya ini walaupun mahasiswa, tapi saya ini warga negara Malaysia. Kemana-mana saya nak pergi, itu hak saya. Dan benda itu dijamin dalam perlembagaan. Saya nak pergi Hulu Selangor ke, saya nak pergi di mana sekalipun, itu hak saya. Sebab itu saya selalu buat lawak dengan kawan-kawan ni. Saya kata Menteri Pengajian Tinggi ni, kalau saya forum saya selalu buat lawak ni. Menteri Pengajian Tinggi ni dia perlu peruntukan belanjawan yang besar. Sebab bila sampai pilihan raya umum, macam pilihan raya umum akan datang ni, jadi Menteri Pengajian Tinggi ni mesti biaya tiket penerbangan ataupun sewakan kapal-kapal besar bawa semua student-student ni pergi luar negara. Pasal waktu tu satu Malaysia ni pilihan raya. Habis tu, kalau student tak boleh duduk dalam kawasan pilihan raya, waktu pilihan raya umum ni satu Malaysia pilihan raya. Keluarkanlah semua. Yang bagi student ni duduk dalam Malaysia. Kalau waktu pilihan raya kecil, saya tak boleh hadir dalam Hulu Selangor. Jadi saya tak fikir alasan tu munasabah.